Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Buka surat apa? 291. Khutbah hari raya 291. قال المؤلف ورحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, khutbah hari raya. Ini khutbah selepas solat hari raya. Disunatkan berkhutbah dengan dua khutbah selepas selesai sembahyang. Di sini kami sebutkan secara ringkas bagaimana ia dilakukan. Yang pertama dilakukan selepas sembahyang hari raya. Lepas sembahyang. Ini berlawanan dengan khutbah hari Jumaat. Hari Jumaat khutbah dulu baru sembahyang. Ini kerana mengikut apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi sallallahu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum bersembahyang dua hari raya sebelum berkhutbah. Jumaat khutbah dulu. Imam Bukhari pula meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku telah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari raya puasa dan haji, lalu baginda sembahyang, kemudian lepas sembahyanglah kemudian berkhutbah. Sekiranya khutbah didulukan dari sembahyang maka ia tidak diambil kira. Yang kedua, semua rukun dua khutbah Jumaat dan sunatnya sebagaimana yang telah disebut sebelum ini adalah juga rukun dan sunat khutbah hari raya. Sama sajalah, rukun khutbah hari raya ialah rukun khutbah Jumaat itulah, iaitu 5 rukun. Pertama, memuji Allah. Yang kedua, selawat Nabi. Yang ketiga, berpesan dengan takwa. Yang keempat, membaca satu ayat yang memberi faham. Yang kelima, membaca doa untuk orang-orang Islam. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, menurut sunnah, imam hendaklah berkhutbah pada kedua-dua hari raya dengan dua khutbah, dan kedua-duanya dipisahkan dengan duduk. Ya, ini sama macam sembahyang Jumaat, dia ada duduk antara dua khutbah sembahyang raya. Khutbah yang pertama sunat dimulakan dengan 9 kali takbir dan khutbah kedua dengan 7 kali takbir. Kali sembahyang 7 dengan 5. Rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali. Tapi khutbah sunat 9 kali pada khutbah pertama, lepas tu duduk. Khutbah yang kedua mula dengan 7 kali takbir. Al-Baihaqi pula meriwayatkan daripada Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dia berkata, menurut sunnah khutbah dibuka dengan 9 kali takbir berturut-turut dan khutbah kedua dengan 7 kali takbir berturut-turut. Sama macam tutup imam kita duk buat. Dah? Tapi sunat, bukan wajib. Tempat sembahyang hari raya. Sembahyang hari raya boleh didirikan di masjid atau di padang. Boleh di masjid, di padang, dalam bangunan, dalam rumah. Tempat yang paling afdal ialah tempat yang paling luas dan mampu memuatkan semua orang yang sembahyang. Tempat mana afdal? Tempat yang muat untuk semua orang. Jadi jika keduanya sama, boleh buat demikian. Dalam masjid pun muat, atas padang pun muat juga. Adalah lebih afdal masjid kerana kemuliaannya masjid lebih daripada tempat lain. Seorang Muslim bila bersemayam dalam masjid, dia bukan saja dapat pahala beribadah, bahkan juga pahala iktikaf di dalamnya. Jadi kadang-kadang kita dengar berlaku perbalahan masalah solat raya ni. Ada yang kata solat dalam masjid tak sah, kena solat atas padang. Yang sebenarnya ini adalah perkara-perkara yang tidak diijmakkan oleh ulama.
Apa yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, kalau tak muat dalam masjid, maka hendaklah dikerjakan di tengah padang sembahyang hari raya. Kalau tengah padang tu muat, dalam masjid pun muat, maka afdal dalam masjid. Selesai masalah. Lepas tu pendapat ulama-ulama ataupun orang-orang yang ikut mazhab yang lain, tak ada masalah tu. Semua mereka adalah mujtahid belaka. Sebab ada yang memfatwakan dengan afdal di tengah padang. Gitu je khilaf dia. Bukan makna bila kita ni cenderung pada pendapat afdal tengah padang, bila tengok rawat dalam masjid tak sah. Situ tak kena. Rawat dalam tak sah. Tak sama dengan pendapat mazhab kita, tak sah selalu. Dia sah lah bagi kita. Dia gitu. Lepas tu banyak pengetahuan nampak lebih baik daripada sedikit. Kadang-kadang sedikit kita jadi ta'asub. Jadi ta'asub. Kita berasa kita je betul. Padahal mazhab-mazhab ulama ni dia berlaku atas masalah khilaf, masalah yang tidak ada nas yang qat'i. Bila tidak ada nas ijtihad, betul tak betul tu kita tak tahu lagi, melainkan pada hari akhirat nanti. Manakah fatwa daripada mazhab yang muafakat dengan ilmu Allah, dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai Nabi SAW semayang di padang pasir, ia disebabkan sempit masjid untuk menampung orang ramai ketika itu. Kereta Jadi Nabi semayang di padang pasir itu bukanlah Nabi menetapkan wajib semayang di padang pasir, kerana orang terlampau ramai. Jadi sempit masjid untuk menampung orang yang ramai pada ketika itu, maka semayang di masjid. Bukan makna semayang di padang, bukan makna tak sah di masjid. Macam apa-apa majlis lah, bukan kata semayang raya. Kalau kita tak muat atau muat, kita buat tanah. Rumah sepik, rumah kecil, muat 5-6 orang saja. Lepas tu dah nak buat, nak panggil, nak buat maknanya arwah sekali panggil 300 orang rasul lah. Utuh lah rumah. Jadi buat tanah. Pasal apa? Pasal keadaan tak mengizinkan. Kita juga dalam masalah ni. Jadi Nabi tengok orang terlampau ramai, buat luar. Masjid masa tu tak besar macam sekarang. Sekarang Masjid Nabawi 2 kilometer. Ini disebabkan bagaimana yang telah anda ketahui, semayang hari raya ini dituntut ke atas semua golongan lelaki, perempuan dan semua orang mukallaf. Pasal apa ramai sangat? Pasal semua mari. Perempuan mari, budak-budak mari, orang tua mari. Orang perempuan uzur mari kau. Jadi ramai buat tengah padang. Apabila masjid itu luas boleh menampung semua orang yang bersemayang dalam keadaan selesa dan tenang, tidak bersesak, maka ketika itu tidak ada lagi makna pada kelebihan semayang di padang. Jadi nak semayang di padang ni dah masjid besar. Nak kita duduk tengah padang pula, tak ada pula. Pahala iktikaf, tak. Tahiyat masjid. Kerana pada awal Islam kecil sangat ni masjid Nabi ni. Kecil, tak besar. Tiang dengan pelupah kema, dengan batang kema. Susun-susun batu dinding ada. Susun batu birai buat penggang. Atap dengan daun kema, berduri-duri kali. Lebih besar lah. Kalau kita baru masuk pintu belakang tu, orang start mayang subuh dah hafal jalan kaki depan. Orang salam dulu Di kau besar kalau lama kau besar lagi. Mungkin tahun 2057 lagi wawasan Port Love besar lagi. Besar lagi Masjid Nabawi. Yang tak besarnya Raudah tak besar. Raudah ni tempat Nabi semayang kan. Tu tak besar tu, macam tulis. Tu yang roli batin juga. Mana buka Raudah, selipar telik dia siku ni. Kita ingat nak lomba lari ni. Berebut lah Raudah, boleh libatin kali kaki taras kepala tak ke bawah. Orang berebut biasa tak boleh lah. Kalau tak berebut Tuhan beri boleh. Dia gitu Bertakbir pada hari raya. Disunatkan bertakbir kepada bukan jemaah haji, bermula daripada tenggelam matahari pada malam kedua-dua hari raya di rumah, di jalan raya, di masjid, pasar, dengan suara yang tinggi sehingga imam bertakbiratul ihram untuk semayang hari raya. Allah berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, iaitu bilangan hari-hari puasa, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu supaya kamu bersyukur.
Ayat ini kata ulama berkenaan takbir hari raya fitrah. Manakala takbir pada hari raya Adha dikiaskan hukum dengan takbir pada hari raya fitrah. Jadi ini dipanggil sebagai takbir mursal, takbir mursal. Nah, takbir raya ni hak waduk takbir tu. Nah, dia ada dua, takbir mursal, yang tu takbir muqayyad. Takbir mursal ni dia masuk masanya bermula dengan tenggelam matahari. Nah, malam hari raya sampailah kepada imam start mula semayang hari raya, habis masa dia. Apa maksud takbir mursal? Takbir yang bebas. Nah, bila masuk waktu maghrib, malam raya haji, malam raya fitrah, esok raya ni masuk waktu. Nah, sebab Islam ni bertukar tarikh dengan maghrib. Nah, orang putih dengan 12 minit. Nah, 12 minit tukar kalendar orang putih. Kita Islam maghrib tadi. Nah, jadi hari ni hari dia Jumaat. Selah hari pun tak ingat dah. Tak ingat hari dah. Hari benda hari ni. Tak. Habis masa dah. Sejam setengah. Hari Senin kan? Hari Senin. Ketua murid tu. Orang lain berat lagi. Jadi makna mursal dia tak kait dengan suatu-satu perkara. Sebab selagi dia panggil takbir muqayyad. Hak kat gini nak cerita takbir muqayyad dengan semayang. Habis semayang mari takbir. Habis semayang sunat takbir. Dah habis semayang dah sunat takbir. Gitu. Takbir mursal bebas. Di mana-mana saja, bila-bila masa saja. Start tenggelam matahari maghrib malam raya, bebas takbir. Siapa kepada orang start semayang raya. Seorang, 2 orang, 10 orang, 1000 orang, surau masjid pada raya boleh berlaku. Nah, bebas. Belang jalan ramai-ramai, mak lempik ramai-ramai beragak motor takbir boleh. Tak ada masalah. Sunat berlaku. Nah, anak-anak di mana saja biar bergema, tapi kuranglah biasa kita takbir di surau masjid sahaja. Nah, jadi kau sikit. Hak orang benar tu suruh buat sangat dah penuh. Nah, hak larang nak sangat. Maknanya kalau kita takbir semayang lepas semayang di surau boleh tak? Mursal tak dipanggil, bukan kait dengan lepas semayang. Lambat lagi waktu isyak baru pukul 8 takbir ke? Boleh pula. Lepas isyak takbir pula. Pukul 10 pangkasi nak takbir pula boleh pula dah. Maknanya luar daripada waktu yang dilarang, tidak disuruh takbir, maka kata ulama bid'ah kita takbir. Nampak? Tapi kalau takbir tidak dosa. Nah, kerana waktu tidak disuruh. Macam hari ni kita takbir kat gigi lepas semayang. Tak haram. Nah, tapi bid'ah perbuatan itu tidak datang daripada Nabi SAW. Kerana ini mengkhususkan untuk hari raya saja. Tak ada hari sebelum dia tak ada takbir lah. Kemudian disunatkan bertakbir bagi jemaah haji dan bukan jemaah haji pada hari raya haji setiap kali selepas berbagai jenis semayang, bermula daripada subuh hari Arafah hingga selepas asar hari 13 Zulhijjah. Manakala pada hari raya puasa takbir tidak disunatkan lepas semayang, bahkan hukumnya sunat berakhir bila imam mula melakukan takbiratul ihram untuk memulakan semayang hari raya. Sebenarnya telah kita nyatakan. Dalilnya ialah kerana mengikut perbuatan Rasulullah SAW dan apa yang sentiasa dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum daripada Ali bin Ammar radhiyallahu anhu. Nabi SAW bertakbir pada hari raya Arafah, pada hari Arafah selepas semayang subuh dan menghentikannya selepas semayang asar di akhir-akhir hari tasyrik. Riwayat Al-Hakim. Dan beliau berkata sanad hadis ini adalah sahih dan aku tidak mengetahui terdapat kecacatan pada rawi. Imam Bukhari juga meriwayatkan dalam kitab Dua Hari Raya bab takbir di hari Mina. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bertakbir di kubahnya yang terletak di Mina. Lalu didengar oleh ahli masjid dan mereka turut bertakbir dan dituruti bersama oleh takbir mereka yang berada di pasar-pasar sehingga Mina bergegar dengan bunyi takbir. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bertakbir di Mina sepanjang hari tersebut selepas semayang di atas tikar hamparan dalam rumahnya
di atas tempat duduk dan tempat berjalannya dan pada seluruh hari-hari tersebut. Jadi mulanya waktu takbir pada hari raya Korban, iaitu pada subuh 9 Zulhijjah. Ingat tu? Subuh start. Pak payah subuh takbir. Dipanggil takbir muqayyad, takbir yang dikaitkan dengan semayang. Tak semayang, tak ada takbir. Bila kita semayang, habis semayang takbir. Pagi tu esok raya Korban. Jadi raya Korban tahun ni hari bila? Hari Khamis. Mana pagi Rabu tu lah. Nampak? Pagi Rabu lah nak kira. Kalau raya hari Khamis, pagi Rabu lah. Lepas semayang subuh, takbir. Dah kadang semayang Zuhur hari Rabu, takbir pula. Semayang Asar, takbir pula. Lama mana? 5 hari. 9 Zulhijjah, hari wukuf. 10 hari raya. Lepas tu 3 hari tasyrik. 11, 12, 13 Zulhijjah. 13 hak ngelas sekali, ada 2 pendapat ulama'. Pendapat yang pertama, iaitu Asar, lepas Asar, tak takbir dah. Pendapat yang kedua, lepas Asar, last kali takbir. Dia jangan berbalak. Jadi amallah mana-mana yang berkenaan dengan surah masjid masing-masing. Bak setengah-setengah surah tu ada lagi. Dia hanya takbir pada hari raya haji. Hari raya haji. Maghrib raya haji tu tak takbir dah. Lepas tu buat ni gini. Lepas tu esok bawa lembu 1000 kali. Mu bakar, mu aku bakar batu, mu apa lagi. Hak ni hak yang perintah Allah, walitukabirullah ha'ala ma hadakum. Walitukabbirullah, dan hendaklah kamu bertakbir membesarkan Allah. Sebab apa? Sebab Allah berimu Islam kan? Orang lain tu MCA, MIC, Khalidina finnar. Nampak? Sembah berala, sembah terakam. Nasara, George Bush, puak-puak Kristian dia patak neraka. Yahudi neraka. Majusi, Komunis, Hayapin. Nampak? Dah kita Tuhan beri Islam, beriman, boleh dengar pula. Ada anak, ada bini, tak ambuh takbir. Macam ni kena kan? Di rumah buat juga budak-budak. Takbir main budak, takbir belakang. Ambuh ayah, aku suti biar bunyi, biar rapuh bunyi tak apa dia. Jadi gua ni ambuh setahun duduk main suruh takbir sekejap. Kena gitu. Panggil anak bini kumpul dalam rumah. Takbir ni kalau kita takbir dalam rumah, syaitan tak masuk. Takbir syaitan tak masuk dalam rumah. Rumah yang kita lakukan takbir, setahun 2 kali kita takbir dalam rumah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aja anak-anak takbir. Ni gantung kuda laut lagi. Dia gantung kuda laut. Tak? Tu kata geng aku dah kuda laut. Tahi usi. Ubuh tahi usi stambur atas itu. Raba anak kucing. Raba ni benda bang. Jangan tahi usi apa? Tu dah masuk. Mu bos terung aku usi aku masuk lagi. Dah kata tahi usi, bos terung depan muka itu. Ada terung macam mana? Lori akak biji ni ukit usi. Buat tu dah semua lagi. Takbir baca Quran, tu dah masuk. Di pasar ni Ibn Umar, siapa orang lawan ni dia baca dalam kupah dia. Ibn Umar ni anak Perdana Menteri ya. Ayah dia Sayyidina Umar kan. Anak Perdana Menteri berahi takbir. Hujan. Malam ni kita berhenti pukul 1 boleh. Tak ni pukul 12 tau. Ni pukul 12 tau. Jadi pukul 1 siang je. Ni pukul 12 dah. Pandang-pandang lah tu, berhenti lah tu. Tak sejam je lah, mudah ke 1. Baik. Lepas semayang, kita semayang surah ke, semayang di rumah ke, habis salat, takbir. Kata pula ulama-ulama sunat takbir dulu baru wirid biasa.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu akbar, Allahu akbar. Kayak gini baru ayat kursi ke apa ke. Tak. Dia gitu. Dia kait dengan lepas salam. Nah. Hak ni tak boleh di mana-mana dia kena semayang. Boleh pasal tapi lepas semayang. Hak takbir malam raya, iaitu raya haji dan raya puasa, raya itu takbir mursal. Di mana-mana tu. Lepas semayang, belum semayang, tengah jalan, tunggu kat lampu merah, masa beradak dengan FRU tu takbir. Di pasar, bila dengarnya sahabat-sahabat lain dengar Ibnu Umar takbir pada hari raya, maka bergema pasar Madinah pada ketika itu. Siapa nak dengar benda? Nak berang dengan takbir. Just tak tahun ni kita takbir habis-habis set. Boleh? Di mana-mana, atas flag, bawah flag, jalan jaya, boleh? Nampak? Biar maknanya sebenarnya laungan Allahu Akbar ini mengecutkan hati kufar tu kan. Orang kafir semua. Tak percaya kita naik bas. Ada kafir 5 orang duduk lah bas, kita takbir sebuah bas dalam. Panjang bas, panjang-panjang nak pergi ke Dungun takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah sampai turun muda. Tak tandung. Takut tak. Dan ni kita ikut pasal kafir juga. Dia duduk tak serung lah. Kafir tengok tak serung. Macam dia juga. Dengar benda duduk di telinga ni, benda bagi. Ni apa di telinga ni budak-budak ni. Gitu dah uti tak. Walkman. Headphone lah. Apa di telinga. Jadi macam kafir ke. Ni boleh lagu sama. Dalam Cina Walkman tak. Saya tengok. Ni lagu apa dengar? Madu 3. Dalam Melayu dengan lagu Cina, balik belah lagi. Jadi macam dia juga, tak ada senyum. Rumah orang Melayu, kita keling. Tak ada seorang keling dalam rumah. Kita keling tengok. Tak faham benda. Tak faham. Rumah ni Melayu belaka tak? Kita Cina. Abang nangis-nangis ni mak, rambut-rambut mata. Tak faham. Jadi kalau kita takbir, menggerun. Sebab tu nak takbir ketika berangkat ke medan perang. Pergi ke medan perang, sunat takbir. Manakala pada hari raya puasa takbir tidak disunatkan lepas sembahyang, bahkan hukum sunatnya bertakbir bila imam mula melakukan takbiratul ihram. Habislah. Berakhir apabila imam mula melakukan takbiratul ihram untuk memulakan sembahyang raya mengenai yang telah kita nyatakan. Jadi malam raya, kalau raya puasa, tak maghrib sampai kepada sembahyang raya. Habis sembahyang raya, tak boleh lagi kedengaran takbir. Dalilnya ialah kerana mengikut perbuatan Nabi SAW daripada apa yang sentiasa dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Daripada Ali bin Ammar, Nabi SAW bertakbir pada hari Arafah selepas sembahyang subuh dan menghentikannya selepas sembahyang asar di akhir hari tasyrik. Dan beliau berkata, sanad hari ini hasan sahih dan aku tidak pernah mengetahui terdapat kecacatan pada rawi. Imam Bukhari meriwayatkan pula yang kita dengar tadi, iaitu Ibnu Umar bertakbir di kubahnya yang terletak di Mina, lalu dengar ahli masjid, orang dengar dan mereka turut takbir dan dituruti sama takbir mereka yang berada di pasar-pasar di pasar Uta, pasar Sayu, pasar Kurma, sampai hingga ke Mina bergegar dengan bunyi takbir. Sepatutnya inilah laungan yang patut kita laung pada ketika-ketika kita untuk melakukan sesuatu pekerjaan besar. Takbir. Nak berakak jauh mana takbir. Nak pergi satu destinasi yang jauh, siapa di lapangan terbang takbir ramai-ramai. Ni dak dapat lapangan terbang ambil gambar belaka. Malaysia boleh. Tak. Malaysia boleh dak list kapal pahala. Takbir dah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau kita tengok dalam video mujahidin menyerang mana tentera Amerika laknatullah di Iraq, bila berjaya maknanya meletupkan kereta kebal mereka, bila meletup dia akan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nampak? Patulah ucapan orang-orang Islam daripada dulu sampai sekarang. Malaysia boleh lah.
Nah, boleh sungguh balik awal. Bola sepak balik awal. Nah, masa nak pergi itu kita akan mendapat emas. Nak ambil emas. Nah, mengingat emas patah mesin. Patah boleh sepak gitu. Nah, patah mesin bawa kuali boleh tak boleh sama dua keneri. Nah, ni hak sukan si. Nah, balik awal. Nah, kata nak emas. Pandai pula dia kata, walau bagaimanapun kita bangga dengan skuad kita kerana menunjukkan peningkatan. Tadi kata nak emas. Ni bangga pula peningkatan. Dan apa kalah? Kerana cuaca panas. Dan apa orang lain main raikong. Dia gitu. Ni masalah. Dah, buang piti saja berlatih berjota-jota. Patutnya masuk api, kapur-kapur, beki jalan di ulu-ulu darat-darat ni. Baik pada berlatih itu berlatih sini, habis berjota-jota. Nah, lafaz takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Cukup mudah. Jadi tak ada lah lagi alasan kita tak pandai nak bertakbir. Ni kalau kita apa dalam masa 3 minit mak repeat ingat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nampak? La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pak panjang lagi tu sunat. Pak ni paling abah. Nah, semua orang boleh. Banyak juga bila dia takbir, ramai yang tak boleh. Nah, beri mikrofon dia passing ke orang lain. Dia kata allergi. Ada kata allergi, ada kata fobia, macam-macam macam. Cukup mudah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Boleh mampik ti. Pasal apa kita dapat tak ingat? Pasal tak macam mana dah. Tak ada rasa kebesaran bila melaungkan kebesaran Allah. Allah yang paling besar, kerajaan yang paling besar, orang yang paling kaya. Patut-patutlah kita sebut. Nah, tak lain miskin lah ke? Nah, dah lagu, dah ingat lagu nombor 10. Sebut dulu. Tak ada pun mana-mana kitab dan wahbah dengan lagu-lagu sekian lah dah. Lagu tu ketok tu naknya dia dengan berpanjangan masa jadi lagu gitu. Nah, mungkin 100 tahun ni jadi lain pula. Dia berubah mengikut keadaan. Nah, macam bang lah. Bang lagu tak tahu. Lama Nabi dia suara kuat dan sedap didengar. Bila ini rabah. Nah, gitu juga ni. Dak lagu apa? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tu gua ni begini. Mu saya cakap banyak. Dia gitu. Nah, dia hap tu dulu. Nah, dia tambah pasal dak anda lagu pun dia. Benda kau. Tak pernah kuat dah tu ada. Hanya mak tak pernah. Faham tak? Tak dengar gitu. Nah. Alimat kuat lagi. Cucu tu. Jadi lagu tak penting. Dah kalau ada lagu tak ada masalah, lebih baik. Sedap orang dengar, bahasa Melayu nak naik atas surat atas nak tupang. Nah, tu saja je hikmah lain berlagu-lagu ni. Nah, tapi dia tak penting. Yang penting tu sebutan melaungkan Allah dalam keadaan kita ikhlas, syukur kepada Allah. Maksudnya la'allakum tashkurun. Apa takbir? Tanda kamu berterima kasih dengan budi yang begitu banyak daripada Allah kepada kamu siang dan malam. Tolong kepada kita. Nah, jadi bukan kata gaya-gaya takbir, patut tiap-tiap hari takbir pun kita nak. Nah, antara ada adab pada hari raya. Yang pertama, mandi dan memakai wangian serta memakai pakaian yang terbaru sebagaimana dalam bab sembahyang Jumaat yang lalu. Iaitu mandi hari raya. Kabadah sunat mandi hari raya. Orang yang tak mau pergi sembahyang hari raya pun sunat mandi hari raya. Masa kita mandi itu kita niat dalam hati, aku mengerjakan mandi sunat hari raya lillahi ta'ala, biar boleh pahala. Pahala sunat mandi hari raya. Kemudian sunat memakai minyak wangi atau wangian atau bau-bauan. Nah, sunat.
Mana kalau dia tak pakai minyak wangi hari raya, dia kurang 1/4. Gitu lah. Dan sunat pakai baju baru. Walaupun murah. Budak-budak dah rasul. Sunat baju baru. Ada orang kata baju baru ni untuk budak-budak tak. Nabi pun pakai baju baru, sahabat pun baju baru. Dan sahabat pernah mendermakan beberapa helai baju kepada anak-anak orang miskin yang tak mampu nak beli baju baru menjelang hari raya. Ni banyak disebut dalam kisah-kisah para sahabat. Jadi sunat pakai baju baru. Bukan mahal. Itu ikut kemampuan. Dan kita mampu mahal, tak ada masalah. Baju dia 3,000 selah, tak apa kan. Dah dia raja. Dia cari makan sendiri. Dia kaya. Dah kita dah mampu 30 riyal, tak ada. Sunat baru. Walaupun cat asa. Tak kosong. Baju panas putih. Cat rumah tinggi. Baju baru kau. Sunat juga dapat pahala baju baru hari raya. Tapi kena railah baju barulah. Kena jaga peraturan syarak. Tak hari raya baju baru, baru pakai kain belah lapak labu beti. Buat dia ke puang. Puasa comel dah. Cukup dekat dah terawih tiap-tiap malam. Tapi baju baru belah kain pula dah. Pakai tudung molek dah, baju comel dah. Kut depan molek dah, pusing belakang belah. Lepas kerak peha dah pula nampak. Gaya punya pasal. Dah kita tengah cocok sate libi, tangan atas jari cocok. Tengok tang ke dia. Ni masalah. Saat ni baru maknanya semayang hari raya. Bertakbir membesarkan Allah. Pakai baju raya, dapat laknat daripada Allah. Lepas tu mana-mana perempuan kan, Nabi kata yang membuka aurat di luar rumah adalah kegelapan pada hari kiamat. Dia gelap di padang mahsyar ni. Nak pakai baju baru hari raya, biar orang semayang 5 waktu. Maknanya kalau ada semayang 5 waktu dah di raya. Ni raya ke tak semayang? Kaki ni tak semayang, tengok. Tak ada semayang. Maghrib tu hari duduk kedai dah sembang sampai aku tengah malam, masih mana semayang. Tapi raya tengok spek 400 spek hitam. Bang jalan banggu. Tak semayang, puasa 3 hari pertama. Dia tak cukup penuh sahur penuh. Puasa 3 hari, raya juga. Baju 250 lah. Baju. Batik dia tepah orang. Biru gelap ada daki. Cek. Tak berat. Tu iman baju gitu. Jangan pakai baju gitu. Pakailah baju lain. Jangan baju warna gitu sudah. Disunat pada orang ramai yang datang awal ke masjid pada pagi hari raya bertakbir. Yang ketiga pada hari raya puasa. Berapa dah? 12.30. Disunatkan makan sedikit sebelum keluar untuk semayang. Manakala pada hari raya haji, sunatkan menahan diri daripada makan sehingga kembali daripada semayang. Ingat, kalau nak hari raya puasa, sunat makan lepas subuh ataupun sebelum pergi semayang. Menunjukkan kita berbeza pada 30 hari yang lampau kita berpuasa. Tapi kalau hari raya korban, sunat makan selepas balik pada semayang raya. Itu beza dia. Sunat dah. Ingat dah. Yang keempat, disunatkan pergi ke tempat semayang atau masjid melalui satu jalan dan kembali melalui jalan yang lain. Ni betul. Ada orang tua kata. Ada orang kata karuk orang tua ni. Tak, ni betul. Betul juga ni buah orang tua ni. Dia pesan budak-budak tu jangan balik jalan ni, pergi balik jalan lain. Betul juga. Pasal apa? Pasal hak Nabi pesan. Dan ini amalan para sahabat. Di semayang raya ikut jalan lain, balik ikut jalan lain. Bagi mereka yang ada 2 jalan atau lebih. Hak 1 jalan ajak leh dah. Sejalan yang masuk rumah dia. Hati mana ayah dah balik. Kita tengok tu ngaruh lah baru. Bayar tu dah jadi tu. Tu nak ambil sunat jadi ke. Jadi ke haram dah pula. Walaupun jalan yang kita lalu balik tu, nampak jalan yang kita lalu tadi dekat sangat, tapi bukan lain tu le. Mana senggang sebuah rumah dalam dekat rumah tu. Ada kira jalan lain dah pula.
Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, pada hari raya Nabi SAW melalui jalan yang berlainan. Maksudnya semayang raya dia pergi jalan lain, balik jalan lain. Dia gitu. Sama ada pergi tu dengan kereta, dengan motor, dengan jalan kaki, basikal, tak kira, jalan lain balik. Yang kelima, makruh bagi imam melakukan sembahyang sunat sebelum sembahyang hari raya, dan tidak dimakruhkan pada orang lain selainnya melakukannya selepas terbit matahari. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW keluar pada hari raya puasa, lalu baginda sembahyang 2 rakaat, iaitu sembahyang hari raya. Baginda tidak melakukan sembahyang sebelum dan selepas sembahyang hari raya tersebut. Jadi imam jangan sembahyang sunat sebelum sembahyang dan selepas sembahyang. Makmum tak apa nak sembahyang sunat duha, tak nak sembahyang sunat hajat. Imam kalau nak sembahyang sunat hajat, jangan sebelum, jangan nampak dia orang, balik rumah dulu. Tapi sembahyang, kalau kita sembahyang makmum sembahyang qabliyah hari raya tu tak ada tu. Sembahyang sunat sebelum sembahyang raya tu tak ada. Sunat lain tu adalah dia mari dia sembahyang duha dulu, baru dia takbir beramai. Itu tak ada masalah. Ataupun lepas daripada sembahyang hari raya, dia sembahyang duha pula, boleh. Imam sembahyang sunat sebelum dan selepas, ikut Nabi di rumah. Kemudian zakat fitrah, wallahu a'lam. Kita tengok beberapa soalan. Baik, kita tengok soalan yang pertama. Adakah kad kredit diharuskan oleh syarak? Yang kedua, kalau harus, bagaimana akad nikah? Bagaimana akad, nak akad jual beli? Dulu jawab sekali tak, kad kredit tak? Baik, kita jawab reka-reka. Kalau nak panjang lebar dalam masalah muamalat ni, kalau dalam internet boleh pergi ke laman web ustazzaharuddin.net. Ustazzaharuddin.net, satu laman web yang banyak menghuraikan masalah-masalah muamalat dengan begitu terperinci, panjang lebar. Puas hatilah orang yang melihat ni. Jadi boleh guna internet, zaharuddin.net, panjang lebar benar lah. Satu soalan saja sampai 5-6 muka surat. Ni puas hati bagi orang pengguna internet. Baik, kad kredit macam kita jawab semua lah. Asal tiap-tiap benda itu adalah harus, melainkan ada sebab menjadi haram. Jadi kebanyakan daripada sebab jadi haramnya kad kredit ini ada beberapa perkara. Di antaranya berlakunya interest ataupun faedah daripada syarikat tuan punya kad kredit. Maknanya kalau tidak berlaku perkara yang haram, kad kredit yang tidak menggunakan sistem atau muamalat yang haram, kad kredit itu haruslah digunakan. Jadi kebanyakan daripada kad kredit adalah termasuk dalam kategori muamalat yang haram. Dia istimewanya kad kredit yang bertaraf, maknanya benda panggil taraf tinggi lah, macam American Express. Kerana hak kata haram tu iaitu pada faedah yang dikenakan kepada pengguna. Nampak? Faedah. Kalau menggunakan bayaran yuran borang untuk menyertai, hak tu tak apa, diberi maaf. Nampak? Nak isi borang, bayar yuran dia, hak tu diberi maaf. Tak ada masalah tu, diharuskan isyarat. Tapi faedah yang ditetapkan, yang ditetapkan, yang dikenakan, dan kadang-kadang ada penalti, kadang-kadang ada denda dan macam-macam. Hak ni kata haram ni. Kemudian pada jual beli pula memanglah dimaafkan kerana keadaan sekarang. Bila kita jual dengan kad kredit, bila kita tarik kad kredit, maknanya duit kita tu dipindahkan ke dalam akaun kerja tu lah. Dengan serta-merta. Walaupun tak boleh nak ambil selalu, dari nak pobak, dia masuk dalam hutang juga, kerana tak ada lagi duit tu dalam majlis. Tapi pada tasawufnya dia telah berpindah. Jadi hak haramnya kebanyakannya dengan sebab faedah yang dikenakan, interest yang dikenakan ke atas. Jadi maknanya kalau syarikat kad kredit yang tak mengenakan interest, maka tidaklah haram.
Adapun apa ni kad setengah-setengah syarikat kad kredit yang memberi hadiah-hadiah yang tertentu dengan tidak ada potongan daripada duit penyimpan kad kredit, maka itu diharuskan oleh syarak. Nah, dibuat hadiah galakkan, itu dibenarkan oleh syarak. Nah, yang haram dengan sebab apa benda ni faedah interest yang dikenakan. Situ haram kad kredit. Jadi dalam banyak-banyak kad kredit, nampaknya kebanyakannya adalah mengenakan interest. Kebanyakan, bukan semua. Nah, jadi kena tengoklah macam mana syarikat mana kad kredit yang digunakan. Baik. Dan kalau kata hak pada syarikat kad kredit yang diharuskan tidak mengenakan interest, tak, cuma mengenakan upah urusan tukar masuk keluar duit dan sebagainya, upah tu dibenarkan. Nah, macam mana pula akad jual beli, akad hutang? Kata setengah ulama akad hutang. Faham tak? Kerana apa? Dia pitih ni, orang lain pergi masuk ni, kita kena pergi ambil no. Keluar daripada majlis, kena pergi ambil no duit tu, dia panggil hutang. Cash ni, tunai ni, dalam majlis situ ada khabar, dia panggil tunai. Kita beli dalam kedai, pitih dalam kereta, luar ni aku ambil lagi, hutang. Dari akad cash. Nah, saya beli dah baju ni harga RM50. Tunai mana pitih dalam kereta kan? Tahu dalam kereta tunai, tak ambil lagi. Tu keluar dari kedai. Keluar dari kedai, hutang. Faham ke? Dia gitu. Jadi akad jual beli, nah, akad hutang dapat yang lebih kuat, akad hutang. Nah, pasal apa? Pasal tuang kedai penjual dia tak boleh nak khabar, nak pegang lalu biji. Nah, dia kena pergi di bank, keluar dari rumah, pergi di bank pula apa semua, baru boleh nak ambil pitih tu. Nah, dia panggil hutang. Akad, kena akad. Tapi jaga kebanyakan kad kredit muamalatnya diharamkan oleh Islam. Nah, kenapa Allah perintahkan dua waktu, yakni zuhur, asar dan zuhur disunyikan suara, dan waktu lain sunat dilantangkan suara? Dua rakaat yang awal, yakni maghrib dan isyak. Subuh sedia maklumlah. Dia tanya tentang apakah hikmah ni. Jadi bila sembahyang zuhur baca perlahan, dengan asar, maghrib, isyak dan subuh baca kuat. Pasal apa? Tak ada disebut pun dalam mana-mana nas yang qat'i. Nah, sebab apa baca? Yang adanya kita ikut perbuatan Nabi SAW. Nabi baca kuat. Sahabat kata, aku dengar Nabi zuhur dan asar baca perlahan, maka kami pun perlahan. Nah, satu yang ada disebutkan, itulah apa yang telah diilhamkan kepada ulama-ulama, hikmah dia. Nah, di antaranya kata ulama, kerana waktu subuh, maghrib dan isyak waktu orang yang lalai daripada sembahyang. Jadi dikuatkan bacaan, orang pun tidak lalai daripada sembahyang. Zuhur dan asar memang orang jenis tak tidur, orang awak kerja belaka dah, orang ready belaka dah, maka bacaannya dengan perlahan. Orang tak tidur, orang tak lalai. Nah, subuh anyu 4 cerah. Maghrib, orang sibuk baru balik kerja letih ini, tak sedar, habis gitu ya waktu sembahyang. Nah, jadi dikuatkan bacaan subuh, maghrib, isyak dan subuh. Kerana waktu itu kebanyakannya orang lalai. Dan inilah 3 waktu yang paling akbar pahala fadilat sembahyang. Nombor 1 subuh. Nah, hikmah ni apa yang diilhamkan oleh Allah pada ulama-ulama. Tapi tak masuk dalam perkara akidah. Dah. Saya telah mengupah haji untuk arwah anak lelaki saya, Muhammad Kamaru Zamani. Tapi saya tersilap memberi nama anak saya lain, Muhammad Syahrul Nizal, yang masih hidup, kepada ustaz yang saya upahkan haji. Saya ada memberi sekeping gambar arwah anak saya kepada ustaz itu. Bagaimanakah haji itu? Adakah perlu saya mengupah semula haji anak saya tersebut? Ni silap ni. Anak dia mati dah. Mati anak dia. Nama dia Muhammad Kamaru Zamani, si mati. Dia pun upahlah seorang ustaz supaya hajikan anak dia ni, Muhammad Kamaru ni. Jadi dia pun beri gambar Muhammad Kamaru, tapi nama ditulis salah, Muhammad Syahrul. Muhammad Kamaru jadi Muhammad Syahrul. Muhammad Syahrul ni dah mati lagi. Nak segera mega duduk di rumah. Jadi guana ni, haji tu jadi guana. Jadi Nur disebut nama lain. Baik, kata ulama-ulama, jikalau dia ada 2 orang anak yang mati,
Nampak? Maka kena salah seorang daripada anaknya juga, walaupun tersalah nama. Ini ada seorang je yang mati. Mana ada anak dia seorang saja yang mati, hak lain hidup lagi, maka walaupun tersalah nama, tetapi dengan niat daripada ayahnya, maka dia walaupun tersalah, maka hukumnya hanya kena haji itu daripada anaknya hak mati sahaja. Dia gitu. Sebab ulama buat misal, kalau dia ada 2 orang anak yang mati, dia beri nama anak yang hidup, suruh upah haji. Dan kan upah haji orang hidup tak sah. Faham? Tak sah upah haji orang hidup, mereka orang yang tak mampu dah. Jadi bila tak sah anak segera belaka, hak 2 ni hak manusia pula kena salah seorang. Lepas tu dia upah pula salah seorang, niat salah seorang yang tak dihajikan lagi. Gitu cara dia. Salah niat kepada hak hidup lagi. Anak mati dah 2 orang. Salah niat pun kata ulama kena kepada salah seorang daripada anak yang mati juga. Kerana tujuan upah haji daripada anak yang mati. Dan salah seorang lagi nampak kan ni? Salah seorang lagi lain kali upah pula, iaitu niat hajikan anak yang belum lagi dihajikan untuknya, yang telah meninggal. Jadi dua-dua kena berlaku. Tapi kalau ada anak dia ni mati, anak dia mati seorang je, tak ni kena ke dia dah. Kena ke dia dah. Macam kata kita macam akad nikah lah, Haji Mat. Macam akad nikah lah, kita dah haji sebut nama. Dah kalau salah sebut nama, anak dia juga kena anak dia juga. Anak dia nama Latifah, disebut nama Jamilah. Nampak? Anak dia seorang ayah ni disebut, aku nikah akan dikau dengan anakku Latifah, mas kahwin RM50. Sah juga. Pasal apa? Dia ada seorang tu anak. Kena juga Jamilah ni. Dia begitu. Baik, tak ada masalah. Jadi tak payah upah semula lah. Tak payah upah semula. InsyaAllah Tuhan terima haji itu daripada anak seorang yang telah meninggal dunia. Tolong huraikan masalah saya yang saya hadapi. Saya ada menyediakan pakaian pengantin untuk disewa. Soalannya, adakah menjadi satu subhah jika si penyewa menggunakan baju yang disewa untuk majlis persandingan, sedangkan ini berlaku di luar pengetahuan saya. Soalan kedua, bolehkah handphone yang mengandungi ayat suci Quran dibawa ke dalam tandas? Baik, 2 persoalan. Yang pertama, dia ni kerja dia beri sewa baju pengantin, baju orang nak nikah, tak kira lah. Biasanya memang laku lah. Orang nak nikah, orang nak potong baju soket mahal-mahal, orang sewa lah. Kalau potong 700-800 1000 ada. Jadi sewa. Berapa sewa? 100 riyal je. Dah muka lah anak dari aku 150. Dia gitu. Jadi sewa. Dan kerana dia beri sewa tu, orang yang sewa pergi buat majlis yang haram pula. Katakan pertandingan yang haram, dengan campur gaul laki puang, dengan muzik, dengan apa orang nana. Pak Nagwana ni nak tukang beri sewa baju. Jawabnya, kalau tukang beri sewa baju tu memang tahu dah orang tu nak buat pada majlis yang haram, maka dia sebab. Tapi kalau tukang hak beri sewa tuang punya baju tak tahu dia nak pakai sanding hak halal ke, nak tunjuk ke mak ayah saja ke, atau nak sanding hak haram, dia tak wajib tanya tu. Pada fiqh tak wajib tanya, maka hukumnya dia tak subhan. Dah warak tak sah kerja tu lah. Kerja lain. Takut subhan. Kebanyakannya buat sanding yang diharamkan. Tapi fiqh kata boleh lagi. Disewa. Dan sebaik-baiknya kita pisah korang lah. Tak salah awak sanding bolak awak macam ramai tu, pakai untuk tunjuk mak ayah saja sudah lah. Buat ayat 2-3 keping depan dah, biar orang baca. Pipa ayah nak buat gitu. Nak balik kita pergi sama pula. Tukang jual pipa. Dah 50 riyal pipa. Faham? Sama macam orang yang jual golok, jual parang, dia buat kepada orang yang kerja hutang, tebang hutang, tebang pokok, hukumnya halal. Tapi jual kepada mana pecah rumah apa semua, geng rokok nyamuk, hukumnya haram, subhan sama. Dah tahu dah wajib tanya orang beli. Orang mari Malaysia dah wajib tanya. Berapa? Hanya kita lama tikam kita dulu.
Bolehkah handphone mengandungi ayat suci Al-Quran dibawa ke dalam tandas? Kalau tak ada arah Quran pun boleh bawa dalam tandas. Nak luar najis, luar ketek orang, boleh kocek. Jangan bagi ada kena ruang udara tandas. Boleh masuk lagi. Dan ni handphone ulama jawab dah dibolehkan. Dah, tambah bawa juga memuliakan Quran sunat. Sebab dia benda tak ada sebenarnya, macam tak ada. Dia bukan zat yang tetap tertulis. Quran kita ni, hak tulis ni, hak ada tulisan. Kata ulama-ulama, bila kita celup dalam air, Quran dulu, tulis tangan lah ni, celup dah jadi apa? Nak, dia ni pakai bakar, Quran buruk. Bila kita dah buruk, rosak, nak, kita lama dia kata rendang air 3-4 hari, tak ada tulisan, jadi putih, maka dah haram pegang. Pasal apa boleh pegang? Ayat Quran tak ada dah. Dah kulit Al-Quran kan? Tahu dah hukum Quran? Tak ada dah. Lagi? Tak ada dah gitu. Jadi boleh pegang dah, boleh nyamah dah, boleh buat buku lain dah pula tulis. Tak ada masalah. Syarat hilang semua tulisan Quran. Maknanya kalau dalam handphone, dalam laptop, dalam komputer, dia bukan zat yang kekal. Macam dalam mushaf. Mushaf buku ada. Lagu mana pun ada. Hak tu bagi Quran yang kata asal. Tak boleh lakah, tak boleh pijak, tak boleh setup, tak boleh akad. Dah. Tapi kalau dalam laptop, dalam handset, dia nak kata ada halus sangat benda dan dia boleh hilang gitu. Ada tak ada. Maka hukumnya sunat kita raikan dengan hukum Quran. Itu sunat kita berair semayang, sunat jangan awak masuk dalam tandas. Dia kata masuk juga tidak haram. Dia sama macam CD. Dia buka dalam tu tak ada. Tengok di TV ada. Benda dalam CD tak ada. Ada benda lah tu. Korek CD balik buka korek ini screwdriver tak ada bersa. Ayat Quran. Tak ada. Kecanggihan yang Tuhan beri pada umat akhir zaman. Ilmu. Boleh letak dalam tu. Batu maknanya ada yang keluar daripada TV tak sama dengan yang kita gantung makhluk menyangu di dalam di dinding rumah. Dinding rumah dia kekal. Kalau TV dia ada tak ada. Tutup ada. Dia gitu. Baik. Saya punyai dua pilihan bila mereka sembahyang istikharah. Kedua-dua saya nampak saya dalam sembahyang. Kedua-duanya nampak saya dalam sembahyang. Bila saya sembahyang nampak salah seorang saja. Tak nampak dua-dua. Salah seorang dari mereka nampak saya tapi saya tak sembahyang. Dia saja sembahyang macam mana tu? Mereka berdua berbeza. Seorang selalu pergi surau, seorang lagi baik tapi kurang amat ibadat. Tapi dia kata akan berubah. Puang ni tanya ni. Awet tanya. Dia dua orang lelaki minang dia. Hak mana dia nak? Dua-dua tak boleh. Tak. Tapi kalau kita orang lelaki lain, dua orang puang minyak. Kalau dua orang puang masuk minta kita, tak imam. Nampak ke ni? Dua-dua orang ni orang puang comel minta tak imam. Istikharah ke bahas lalu? Mana dua? Tu kata dah ni kata. Tapi memang tu. Dua-dua tak imam. Nampak? Duduk main gelang magnet ni jadi gaduh kan. Jadi ni orang puang, dua-dua tak boleh. Dua-dua orang main minta dia, takkan nak terima dua-dua. Orang puang dia kena je. Suami tak. Baik dia pun istikharah. Dia pun istikharah. Semua istikharah nak tengok mana yang lebih baik. Minta mudah-mudahan Tuhan beri nampak. Atau rasa berat hati. Bila dia sembahyang istikharah, nampak dia nampak seorang kan? Seorang ni nampak. Hak mari tak dia dua. Dua-dua orang lelaki ni pula istikharah juga. Dua-dua orang ni nampak belakang dia. Hak dia tak salah kira dah, dia tengok kita ni. Boleh dia main mesej dah ni. Kalau siapa tangga nampak habis ni. Salah seorang daripada mereka nampak saya dalam semayang, tapi saya tak semayang. Macam ni dia nampak. Dan seorang lagi, dan dia saja semayang, macam mana tu pula? Kalau dia saja semayang, seorang lagi saya tak semayang, guna pula. Kemudian dia kata begini, salah seorang tu orang agak tinggi ke surau, orang seorang lagi baik tapi malah buat amal ibadat. Tapi dia berjanji nak berubah. Jadi kalau kita semayang nampak salah seorang saja, tu je lah.
Bak rokok laki dua orang sembahyang nampak belakang dia. Semek ni sembahyang nampak seorang ni. Seorang tu hak mana? Seorang ni hak mana? Seorang ni hak rajin ibadat ke hak malas ibadat? Dia dua orang hak laki ni. Tak, seorang ni rajin ibadat. Disuruh semua apa semua bagus. Seorang ni malas ibadat. Dia kekeh. Ada mari. Faham? Jadi kalau dah maknanya kita nampak hak kurang beramal ibadat, tetapi dia berjanji nak berubah, kita semayang sekali lagi. Sebab kadang-kadang orang ni, orang fasik pun sekalipun, Allah nak tukar dia, nak ubah dia. Dia tak mesti orang fasik ni dia kekal dengan fasik dia. Tak mesti orang jahat ni dia akan kekal dengan jahat. Pada pandangan mata sekarang ni je dah. Tak, tapi dah selalu kita tengok tak baik, tak macam mana dia surah. Tapi orang baik. Nah, tapi semayang istiqamah nampak dia. Ada hikmah. Semayang sekali lagi biar 3 kali. Nah, biar acak semayang dia tak syarat sekali. Sebab apa kalau semayang istiqamah nampak hak lebar ni dah. Memang ambil hak lebar dah. Tapi semayang istiqamah nampak hak tak lebar. Tapi dia orang baik cuma tak lebar dia. Ku dak pergi dengar, duk main duduk rumah, balik kerja duduk rumah. Tapi baik dak kata kau orang dak apa, dak cakap, dak ngumpat, dak bagi cakap lebong, orang Aisyah dak ambil. Baik, orang baik. Nah, jadi kalau nampak lagu tu istiqamah sekali lagi. Deh. Biar acak kali. Soalan seterusnya. Apakah berdosa mencuri barangan orang bukan Islam? Ini dosa lah. Orang bukan Islam ni dia ada, kalau yang dia jaga kehormatan harta benda tak boleh curi. Umpamanya kata zimmi. Zimmi daripada kata zimmatu, mana tanggungan kehormatannya pada orang Islam. Mana orang Islam, kerajaan Islam nak menjamin kehormatan diri dia, keluarga dia, harta benda dia. Maka hak tu haram kita ambil harta dia. Kalau kata harbi dah haram. Tapi harbi, kita perang dengan mereka, malam kita pergi curi dah dalam kereta dia, barang fikir dia apa semua, esok kita perang dengan dia pula. Dah ada masalah tu. Kerana melemahkan musuh itu dituntut oleh Islam. Cuma ta'rif tu pandai-pandai lah, ta'rif. Kalau kita nak ta'rif sekarang hak berlaku sini, tak boleh lah dalam keadaan umum gini. Kena pergi rumah lah tu. Apa itu hamalatul arsy? Dia tanya. Apa itu hamalatul arsy? Arah ni kita tahu dah. Arah ini makhluk Allah yang paling besar. Yang dibandingkan dengan kursi dia besar lagi. Kursi ini nak bandingkan 7 langit dan bumi ini, kursi seperti duit 10 kursi seperti padang bola. Aras langit dan bumi seperti duit 10 duduk tengah padang bola tu kursi. Kursi ni dia banding dengan arah, kursi macam satu cincin, arah ni lautan yang luas. Ambil cincin dan polang laut, tak jumpa jari. Besarnya aras. Hamalatul aras. Hamalah ni mana orang yang tanggung aras. Nampak? Macam orang perempuan mengandung dipanggil hamil. Daripada hamalah, hamil. Orang perempuan yang mendukung, membawa anak dalam perut dia. Dia tukang fikir. Berat anak tu dipanggil hamil. Maka hamalah mana segala penanggung aras. 4 orang malaikat disebut. Bahawasanya 4 orang malaikat inilah hamalatul arsy. Dia yang fikir arah. Arah ni besar. Dipikul oleh 4 orang malaikat. Pikul lagu mana? Allahu a'lamu bisawab. Allah lebih mengetahui. Kita Tuhan tak suruh biasa, suruh beriman saja. Dan bila hari kiamat ditambah 4 orang lagi jadi 8 orang malaikat. Itu yang datang dalam nas Quran dan hadis. Kita wajib percaya. Saya dalam perjalanan pulang musafir ke Kuala Terengganu, apabila tiba di Dungun dan Marang atau Marang, bolehkah saya jamak qasar Zuhur dan Asar atau Maghrib dan Isyak? Takkan saya akan tiba di Kuala Terengganu sebelum Asar dan Isyak? Boleh. Ada masalah. Kita sembahyang dah. Jamak takdim Zuhur dengan Asar. Asar mayang selalu lepas mayang Zuhur. Jamak takdim. Habis dah, kita pun memerlukan perjalanan. Sampai kampung baru masuk waktu Asar. Susah tak masalah. Sesat dah masalah. Kita semayang dah. Kerana kita ambil rukhsah musafir tadi. Sesat dah masalah. Adakah benar roh orang yang telah mati boleh kembali ke dunia? Bolehkah roh orang lain masuk ke dalam badan orang yang lain? Memang benar. Roh orang yang mati kembali ke dunia. Ini disebut dengan jelas dalam hadis yang sahih. Hadis sahih. Roh dikembalikan.
Yang hadis-hadis dhaif yang tidak sahihnya, roh balik ke rumah melihat keadaan keluarganya bini-bini. Hadis tu hadis dhaif, tidaklah sahih, tapi boleh kita nakal, kita riwayat cerita untuk targhib wa tarhib, menakutkan orang, menggemakan orang. Hadis kembali ke dunia, ke alam barzakh, ke kubur, menjawab salam, patu hadis sahih. Dia ada beza tu. Hadis balik ke rumah, hak tu hadis tu tidak kuat. Walau bagaimanapun kita boleh cerita ke orang. Walaupun hadis tu dan tak sampai pada darjat hadis maudhu', bukan hadis yang lemah perawinya. Disebut dalam kitab I'anatul Talibi, roh yang diizinkan Allah saja balik boleh melihat apa yang berlaku pada keluarganya dan seumpamanya. Tapi hadis sahih dibalikkan duduk di perkuburan. Ini hadis sahih. Kalau roh orang kafir memang duduk kubur dah, memang tidak dinaikkan ke langit tu. Itu memang tak payah. Tak payah dipertikaikan. Roh orang kafir, roh penentang Islam, roh orang takabur dengan ajakan agama Allah, roh ni tak buka pintu langit, maksudnya beredar di atas muka bumi. Jadi polong, jadi pesik. Apa hukumnya? Saya ada dua soalan. Apa hukumnya memakai tali pinggang kulit ketika dalam semayang, sedangkan tali pinggang itu saya tidak tahu dia berbuat daripada kulit apa? Jika tidak boleh, bagaimana cara untuk membolehkannya? Baik. Soalan yang pertama, dia kata hukum pakai tali pinggang kulit ketika dalam semayang, sebab tak tahu kulit benda ni. Dan kalau tak boleh pakai, macam mana nak suruh boleh pakai? Itu soalan dia. Baik, semua jenis kulit yang disembelih daripada binatang makulat boleh dibuat pakaian dalam sembahyang. Ingat tu. Binatang ada dua, binatang yang makulat, ghairu makulat. Makulat ni berapa? Bukan kulat tu. Binatang yang kita boleh makan dengan cara disembelih. Lembu, kambing, ayam, itik, lembu, binatang yang halal dimakan dipanggil makulat. Binatang yang tidak boleh dimakan, tidak boleh disembelih, macam kucing, boleh tak boleh makan kau. Kura boleh makan. Bewok boleh makan. Jadi binatang yang makulat, yang kita boleh makan. Lembu, kambing, katakan. Contoh, tinggalkan hak banyak, ambil lembu. Boleh makan tak lembu? Boleh makan. Kita pun sembelih. Bila kita sembelih, kulit dia boleh pakai. Buat jubah tak apa, buat piyah boleh. Kulit dia. Dah sama-sama dah, yang sembelih dah. Dah binatang yang kita boleh makan tapi mati tak sembelih, kulit dia boleh tak pakai? Tak boleh pakai. Lembu mampu langgar di kereta. Kambing mampu, pasal ada haji kurung, nari kurung, musungkak, mampu kurung kambing. Tak boleh, kulit dia tak boleh buat pakaian dalam semayang, kerana dia sama mengikut tuan dia, iaitu bangkai dah. Begitu juga dengan binatang yang tak boleh makan, kita sembelih. Rimah, kulit boleh buat baju, tak boleh juga. Baik, binatang yang tak boleh nak makan, kulit dia boleh rimah. Binatang yang boleh dimakan tapi tak sembelih, kulit bakar lembu, tak boleh pakai buat semayang kerana najis. Dan macam mana nak boleh jadi pakai boleh? Kena sama. Semua jenis kulit binatang bangkai, iaitu binatang yang boleh makan tapi mampu tak sembelih, dan binatang yang tak boleh dimakan, kecuali kulit anjing dan babi, boleh disamuk. Kulit anjing dan babi tak boleh samuk. Kulit rimah, sama ada sembelih tak sembelih, najis, tapi samuk, menjadi suci. Kulit lembu mampu langgar di kereta, najis, kulit dia kita samuk, suci. Iza dubiral ihabu faqad tahura, Nabi kata. Bila telah disamuk kulit bangkai, maka sungguh jadi sucilah dia. Sungguh. Faqad tu masuk di PM Madi, di takkik nak mengkuatkan. Maknanya sungguh, jadi sungguh dah suci lah. Kulit rimah jadi suci, kulit lembu mampu jadi suci. Itu cara dia. Dan ni dia kata kalau kulit tali pinggang tu tak tahu kulit apa, bila tak tahu hukumnya harus pakai. Harus kita pakai.
Dah kalau tahu dah tengok hukum. Kulit benda, kulit lembu boleh makan. Oh, kulit babi dah boleh makan. Sekarang ada kulit babi. Nah, tapi tali pinggang jarang ni buat kulit babi, dia lembu. Kulit babi biasanya alas belah dalam, belah luar buat kasut, rabaklah kulit babi tak tahan, dia lembu. Belah dalam je lah. Nah. Jadi kalau kulit ni tak tahu kulit babi ke, kulit anjing ke, kulit binatang biasa, tali pinggang ni. Nah, hukumnya boleh pakai, kena ambil golit. Golit ni tali pinggang orang buat daripada kulit lain pada anjing dan babi. Tak buat kulit anjing buat tali pinggang. Nah, biasanya tali pinggang kulit kalau hak kulit koko tu, koko ori-ori tu. Kulit tu dia biasanya kulit anak lembu. Nah, dah tu orang putih yang buat. Orang putih buat pun boleh pakai juga. Walaupun lembu di sebelah itu mampu. Dah kata tembok pakai apa, kulit dia disamuk juga. Sebab semua nak buat tali pinggang dia kena samuk dulu. Dia pergi mana-mana pun nak buat jaket kulit, nak buat kasut kulit, nak buat tali pinggang kulit, beg duit kulit, semua samuk. Beg dahil ke beg apa, semua samuk. Dan maka kita terbuka dalam bab samuk. Tidak disyaratkan tukang samuk orang yang Islam. Syaratnya bersih saja kulit, tidak kembali menjadi busuk, maka hukumnya menjadi suci. Walaupun kulit tu bakal asal. Nampak? Jadi kalau kulit tu tali pinggang ni, tengok. Dah, tali pinggang ni made in USA. Orang putih lah biasa. Jarang tu imam tukang samuk ni. Orang putih lah. Maka hukumnya boleh pakai. Lagi mahal kulitnya, lagi molek cara samuknya. Buat samuk sekarang begitu canggih. Dengan alat kimia yang begitu hebat, boleh membersihkan hampir 100% kotoran daripada kulit. Hak dia amal zaman sahabat tak 100%. Ada baki sikit-sikit, patutlah kita rekod. Masalah ada berbaki pada baju-baju kulit. Nak zaman salafus salih dimaafkan pada syarak. Pada sekarang ada baki. Wangi serbak tu, dah busuk dah kulit. Lebih-lebih lagi kulit. Lepas tu dia kata kalau dah bangkai dah, nak buat daripada kulit bakar dah, hak samak dah, tak payah. Memang boleh. Dah kalau kulit anjing dan babi dah, nak pakai jadi boleh, memang tak boleh dah. Apa hukum basuh pakaian dengan menggunakan mesin basuh, suci atau tidak? Ada orang kata pakaian yang hendak dipakai dalam solat hendaklah dibasuh dengan cucur air lalu dulu baru dikatakan suci. Adakah mesin basuh ada sistem cucur air lalu? Dia tanya. Baik, jawab dah sama-sama, kita jawab dengan rekas. Air yang wajib kita bersihkan dengan air mutlak dengan bilasan pada akhirnya ialah pakaian yang kita wajib nak kita guna, yang wajib kita cucur dengan air lalu, dengan air mutlak pada basuhan terakhir ialah pakaian yang nak guna buat sembahyang. Secara pakaian tu terkena najis. Mana kalau pakaian tu terkena najis tapi bukan nak buat sembahyang, maka tak wajib pun basuh dengan air lalu. Kena sikit mana air kecil anak ni di ujung seluar dia. Tapi dia pakai lagi, bukan nak dia itu, nak dia ambil wansang. Tak ada masalah tu. Nak buat sembahyang, benda yang terhenti dengan suci, tak boleh lah. Maka pakaian ni bubuh dalam mesin basuh, maka kena najis. Pakaian tu basuh air dalam mesin basuh, air tu jadi mutan najis, berpusing-pusing, kena buang. Memang dia buang, akhirnya dia masuk air lain pula. Katakanlah ada mesin yang boleh masuk air dengan jalan jirus. Setengah mesin kita boleh buat masuk air, masa dia spin. Jadi masa kita habis basuh, memang dia lagi ada mutan najis. Walaupun air itu telah bersih pada zahir, tapi masih lagi tak bersih pada syaraf. Maka masa spin tu nak suruh keluar lah, kita memberi lalu air. Tak lagi air dia boleh lalu ke atas, tubik ke bawah. Itu dikira bilasan pada sisi syaraf. Sebab cara bilas tak nanti buat dengan tangan gini, masuk ke mesin pun dikira bilas juga. Untuk membersihkan dia. Dalam masa yang sama, tak berkumpul air dalam, keluar ke bawah. Sebab tadi basuhan dibagi teknik rendaman. Bilasan ni cucur air lalu, dia kena tak boleh gini rendam, kena cucur dan lalu. Maka cucur masuk ke atas, mesin musim, lalu ke bawah, cucur juga. Kalau ada mesin gitu, pakai sok lah. Kalau tak ada mesin gitu, buat tubik juga ke dia. Pakaian terkena nanti nak buat semayang, kena cucur dengan air lalu. Jangan campur pakaian tu dengan pakaian nak buat semayang orang lain. Senang. Jadi macam seluar dalam, jangan basuh dengan baju Melayu dengan serban apa semua. Basuh sukuk tu. Dia cara dia. Soalan seterusnya. Bolehkah kita sebut Duli Yang Maha Mulia Sultan? Cincin sunat belah mana lelaki? Sebaik-baiknya kita sebutlah lain daripada Allah ni yang mulia saja sudahlah.
Kerana maha ni bermaksud sehabis-habis. Kerana Allah lah sehabis-habis dalam segala sifat. Mana yang maha mengetahui, sehabis-habis tahu. Yang maha adil, sehabis-habis adil. Tapi yang lain, yang adil, yang mengetahui, yang mulia, yang berhormat, cukup. Nampak? Cicing sunat belah mana laki-laki dan perempuan, kanan dan kiri sunat belaka ada pendapat masing-masing. Kedua-dua pendapat ini adalah kuat belaka. Dengan dua jari saja dibenarkan, jari kelingking dan jari manis. Sama ada kelingking dan manis sebelah kanan atau kelingking dan manis sebelah kiri. Lah je lah. Jangan pakai jari hatu, jari tunjuk, jari ibu, kerana dilarang oleh ulama-ulama. Soalan seterusnya. Berkhitan wajib bagi setiap orang laki-laki Islam. Bagi wanita terdapat khilaf ulama. Ada yang mengatakan tidak payah berkhitan, dan ada pula pendapat kena berkhitan. Kerana jika tidak dikhitankan, nescaya nafsu perempuan akan melonjak mengatasi nafsu lelaki. Soalnya, manakah pendapat yang lebih kuat, sama ada dikhitankan atau tak payah dikhitankan? Yang kedua, jika dikuatkan supaya dikhitankan juga, bolehkah dikhitankan setelah wanita tersebut dewasa? Kerana tidak dikhitankan masa kecilnya. Itu dia jauh. Orang mengaji ni, tulisan orang pandai. Kita tak boleh tulis gini comel. Dia jawab memang berlaku khilaf. Dia kata masalah khitan laki-laki lah, khitan orang perempuan. Banyak dah jawab. Dan yang kita jawab pun memang berlaku khilaf. Lepas tu dia kata hak mana yang kuat. Jadi kita nak kuatkan pendapat antara mazhab tak boleh. Nak tarjih mazhab tak boleh. Lepas tu kekal mazhab pak ni sampai bila-bila. Kita nak tarjih sendiri tak boleh. Pasal apa tak boleh? Pasal usul fiqhnya berbeza. Dalam masalah hadis dirayah ni pun berbeza juga. Hak ni mengatakan sahih, ni mengatakan hasan. Hak ni mengatakan rijal lagu ni ala baksa, hak ni kata tak boleh abaru. Masalah bab tu banyak sebab tak boleh kita nak tarjih daripada empat mazhab. Hak ni paling kuat, hak ni paling kuat. Pasal apa? Dengan usul yang berlainan, cara istinbat pun berlainan. Cuma dalam ramai-ramai ni mazhab Syafi'i, kita jawab pendapat yang mutamad dalam mazhab Syafi'i yang disebut hampir kebanyakan kitab fiqh, laki-laki dan perempuan wajib melakukan khitan. Nampak? Wajib berkhitan. Jadi kita berjawab mana yang lebih kuat dalam pendapat mazhab Syafi'i saja. Dalam pendapat kita nak rajih ke mana? Ada orang, beberapa orang ulama cuba nak tarjih empat mazhab. Semua boleh di sisi aku dia kata boleh. Tapi di sini untuk orang awam seluruh dunia ni tak boleh. Pasal kaedah berbeza. Empat mazhab tu kaedah berbeza. Baik. Kita jawab ikut mazhab Syafi'i, pendapat yang mutamad wajib laki-laki dan perempuan. Dalam kitab Isa'adur Rafiq kalau tak silap, dia disebut wa minha, tengah daripadanya benda yang haram, tarkul khitan. Tarkul khitan, meninggalkan khitan. Setengah daripada dosa ini meninggalkan khitan. Nampak? Fa'innahu wajibun, kerana khitan itu wajib. Hina izin pada ketika itu. Ketika mana? Ketika mukallaf. Orang yang telah mukallaf dosa meninggalkan khitan. Nampak? Sawa'uniz zukur wal unsa. Sama ada laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki dan perempuan. Cuma kita khabar sama, hak ulama sebut, laki-laki meninggalkan khitan larat kepada rosak semayang, orang perempuan meninggalkan khitan tak ganggu semayang. Kerana dia bukan bab taharah, dia masalah nafsu berlebihan. Jadi lepas tu dia kata kita baik. Dan kalau gitu perempuan yang dah dewasa dah ingat nak khitan itu sekarang baru tahu. Tanya mak dia, mak kita khitan tak? Sekarang ni besar dah perempuan tu 30 dah mak, minggu depan nak nikah. Dah kita sunat dah itu. Tanya mak dia. Mak dia kata mak tak gak. Mak tak juga. Jadi bahaya. Jadi faham lah. Mak budak sunat juga. Lepas tu ganah kat mak. Dua ketak mak. Jadi orang tanya ulama-ulama, dan kalau dewasa tak lagu mana? Ada dua jawapan yang biasa dijawab oleh ulama-ulama. Yang pertama, orang yang jenis maknanya ada nafsu. Jenis ada nafsu,
maka kena berkhitan juga. Nampak? Di antaranya yang jawab almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Hazmi Asy-Syafi'i, Mufti Besar Jakarta yang lepas tahun 50 hak. Dia jawab dalam kitab dia, dia tengok Tawdihul Adillah. Orang tanya masalah, sudah dewasa dah orang perempuan ni, baru dia dah sudah dah khitan, maka jawab wajib berkhitan juga. Khitan laki-laki, buang khulfah banyak, khitan perempuan hanya buat lalu pisah meseng saja. Sedikit, sendiri pun boleh kalau tahu caranya. Tak payah ambil kapas sikit, nak tok buat idea sikit, tak ada. Beres lalu, terus nikah, tak ada apa-apa. Dia tak payah jahit, tak payah apa, sedikit sangat. Lepas tu ada ulama' yang buat tafsir, kalau yang jenis tak ada nafsu dah, maka dah tak khitan, tak apalah, tak payah khitan. Mana? Tak ganas dah. 76 lama. Tak. Nak gendong atas rezek pun tak apa, boleh duduk. 2 kali kona, 2 kali jatuh rambut ladang. Faham? Banyak lagi ni. Tak biar panjang-panjang. Hak tak ada, kita jawab minggu depan. Dah. Baik, jika kita keluar dari rumah sebelum fajar hari Jumaat, kita diharuskan mengerjakan solat Jumaat. Tetapi jika kita keluar selepas fajar pada hari Jumaat, kita wajib mengerjakan solat Jumaat. Di mana? Di mana tempat kita mendengar azan semasa kita bermusafir. Benarkah begitu? Jawapannya apa yang telah dimuktamadkan dalam pendapat fuqaha mazhab Syafi'i. Siapa yang keluar musafir sebelum daripada fajar hari Jumaat subuh, maka dia dikira boleh meninggalkan Jumaat. Apabila tidak lalu di depan masjid untuk Jumaat. Tapi barang siapa yang musafir lepas pada waktu subuh hari Jumaat, hendaklah dia menunaikan solat Jumaat ketika musafir. Memang betul. Inilah yang masyhur dan inilah yang muktamad. Dalam kitab fiqh Jawi pun ada sebut, dalam kitab Sabilal Muhtadin pun ada sebut, dalam kitab Kifayatul Muhtadi pun ada sebut. Cukup masyhur ni. Belum Jumaat, belum subuh, dia haruskan menurunkan musafir tanpa mencari masjid Jumaat. Yang keluar selepas waktu subuh, hendaklah sembahyang Jumaat di tengah jalan, bukan dari musafir. Ada orang kata dari musafir, taklah, boleh, cuma cari Jumaat. Itu pun musafir yang wajib Jumaat selepas subuh, musafir yang lalu pada yang ada yang boleh pergi ke tempat Jumaat. Musafir yang tak boleh pergi ke tempat Jumaat, keluar lepas subuh pun gugur Jumaat juga. Umpamanya musafir yang naik kereta api, yang kereta api tak ada lalu ke masjid Jumaat, maka walaupun pagi Jumaat pukul 10 pagi pun boleh bertolak. Musafir yang lalu ke laut, tak nak kena balik nasuk Kuala Kemamang main Jumaat kapal, hak tu tak apa keluar. Kerana kapal-kapal ni dia tak macam kereta boleh ikut kita di waktu-waktu yang tertentu saja. Kapal terbang itu juga pukul 9 pagi kena bertolak ni di Hong Kong. Umpamanya nak ada pedaket 2 minggu sekali, 10 hari sekali, 3 hari sekali, tak nak ikut kita. Driver siapa rasa jalan terbang. Pukul 8 pagi Jumaat dah wajib juga kerana lalu ke atas udara. Yang kata ni yang wajib Jumaat iaitu orang yang lalu pada tempat yang boleh pergi berhenti untuk Jumaat, dan ataupun dia lalu pada tempat yang dia boleh undur daripada jalan laluan untuk mendirikan Jumaat. Hak tu yang wajib.